Saudara dan saudari, saya sebut bahawa sebelum pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru, ada penganalisa politik mengatakan bahawa sekiranya Kuala Kubu Baru calon kita kalah, maka ini akan mungkin menyebabkan ketidakstabilan. Mungkin akan ada perpecahan dalam kerajaan. Mungkin dia bandingkan dengan langkah Sheraton terlebih sebelum ini. Tetapi pilihan raya kecil Kubu Baru membuktikan kejayaan kerjasama dalam kerajaan negeri Selangor. Dan bukan sahaja Kuala Kubu Baru mempertahankan kerusi tersebut, tetapi berjaya memperkuatkan lagi kerajaan negeri Selangor di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syarif. Dan apabila kita sudah ada kestabilan dan kekuatan di Selangor, dia juga membantu kestabilan dan kekuatan kerajaan persekutuan di Putrajaya. Dalam masa 2 minggu, kita akan mencapai ulang tahun yang kedua pentadbiran kerajaan perpaduan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tanggal 24 November yang akan datang menandakan 2 tahun pentadbiran kerajaan perpaduan di Putrajaya. Dan kita yakin apabila kita sudah menjangkaui 24 bulan, ini telah membuktikan bahawa kerajaan perpaduan adalah kerajaan yang paling lama kekal sejak tahun 2018. Tun Mahathir hanya kekal 22 bulan. Tan Sri Muhyiddin 17 bulan. Datuk Seri Sabri Yaakob 13 bulan. 13-14 bulan sahaja. Tetapi setakat ini kita telah mengharungi 24 bulan, dan apabila sampai ke tahap ini, kita cukup yakin kestabilan dan kekuatan kerajaan perpaduan akan dapat kita kekalkan sehingga pilihan raya umum yang akan datang selama 5 tahun. Jadi kita sudah tentu perlu membina kekuatan daripada sekarang. Adanya kestabilan politik, kita mesti membina kekuatan ekonomi. Kestabilan politik dan kekuatan kerajaan pada hari ini tidak boleh disia-siakan. Kita mesti menggebeling tenaga, memberikan tumpuan, berusaha sedaya upaya, membina kekuatan ekonomi negara kita. Ekonomi Selangor sudah tentunya kuat. Selangor menjadi negeri peneraju ekonomi negara. Tetapi Selangor kuat saja tak cukup. Kita mesti mahu melihat ekonomi Malaysia berkembang pesat, berkembang maju, dan Selangor sudah tentu menjadi peneraju utama dalam kemajuan ini. Kerana dalam masa 3 tahun yang akan datang, kalau kita boleh membina ekonomi kita, bukan sahaja daripada segi perkembangan KDNK, tetapi pada masa yang sama mengawal inflasi, mengawal kos sara hidup, memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Dan yang paling penting, dalam masa 2-3 tahun akan datang, apabila sampainya pilihan raya, rakyat Malaysia, majoritinya mesti merasakan bahawa hala 7 negara berada dalam landasan yang betul. Rakyat secara keseluruhannya mesti merasakan kehidupan mereka lebih baik daripada sebelum ini. Sekiranya waktu itu kita dapat mencapai indikator ini, kita cukup yakin kerajaan yang sedia ada boleh mengekalkan kemenangan dan mengekalkan kuasa di Putrajaya. Baru-baru ini berlaku pilihan raya di Amerika Syarikat. Mengapa penyandang presiden dan parti penyandang di White House kalah? Sebab yang paling utama ialah kebanyakan rakyat Amerika Syarikat merasakan bahawa hala 7 negara mereka tidak berada dalam landasan yang betul. Itu yang menyebabkan
ada setengah-setengah pengundi atas pagar memberikan sokongan kepada parti lawan, kepada Trump. Sehingga bukan saja Trump menang sebagai presiden, tetapi di Dewan Senate Amerika Syarikat dikuasai oleh Parti Republican. Begitu juga kemungkinan besar untuk House of Commons, bukan untuk House of Representatives. Parlimen mereka juga akan dikuasai oleh Parti Republican. Jadi ini mesti dijadikan sebagai satu pengajaran kepada kita, bahawa yang paling penting dalam politik, dalam pilihan raya, ialah menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Kita berada dalam kerajaan bukan tiap-tiap hari sibuk untuk berlawan demi jawatan dan kuasa. Dalam politik, kerja kita, tugas kita sebagai menteri, sebagai ahli parlimen, sebagai adun, sebagai esko, sebagai ahli majlis, sebagai ketua kampung, mesti ialah untuk menjaga kesejahteraan dan kebaikan untuk rakyat dan negara. Kalau setiap daripada kita berfikiran macam itu, negara akan maju, negeri akan maju, rakyat akan sejahtera. Kalau sampai pilihan raya, rakyat berasa mereka lebih baik, nampak hala tuju lebih jelas dan positif, jangan bimbang pasal pilihan raya. Kita telah melalui pelbagai kempen pilihan raya. Kita tahu bahawa yang paling penting untuk mencapai kemenangan ialah bagaimana kita memberikan harapan kepada rakyat. Dulu kita dalam pembangkang, tugas kita meyakinkan bahawa kita boleh memberikan harapan kepada rakyat. Itu sebabnya masa itu kita menamakan gabungan kita sebagai Pakatan Harapan. Tetapi hari ini kita sudah berada dalam kerajaan. Tugas kita bukan meyakinkan untuk memberikan harapan. Tugas kita ialah membuktikan bahawa harapan itu boleh tercapai. Ini tugas kita bersama. Sama ada di kerajaan negeri ataupun di kerajaan persekutuan. Tak ada cara lain, tak ada jalan singkat kecuali tugas kita bersama-sama fokus demi kemajuan dan pembangunan negara.